أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. InsyaAllah sama-sama kita buka majlis kita dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini kita masih lagi dapat bertemu di dalam program Tazkirah Nabawiyah ini. InsyaAllah kita akan terus membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Teman-teman yang saya kasih sekalian, apa beza ya amal yang kecil dengan amal yang banyak? Ada beza ke? Pada kita ada beza, tetapi pada Allah, pada Rasulnya, ia sama sahaja. Yang penting isi di dalam amalan kita itu. Sebab itu Nabi SAW berpesan kepada kita. Apa kata Nabi? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Kata Nabi, hadis ini daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, janganlah sekali-kali kamu mencemuh perbuatan baik seberapa pun kecilnya, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa senyuman kamu yang manis terhadap saudaramu. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, hadis ini merupakan satu hadis yang membongkar kepada kita hadis ini merupakan suatu hadis yang membongkar kepada kita apakah sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala hendak daripada kita. Yang Allah Subhanahu wa taala hendak daripada kita ialah satu keinginan yang meluap-luap daripada hati kita untuk melakukan kebaikan. Sehingga kita merasakan bahawa membuat kebaikan itu adalah merupakan makanan rohani kita. Seperti mana kita akan gelisah kalau tak dapat makan nasi. Sebab nasi itu merupakan makanan ruji kita. Begitu jugalah kita akan terasa gelisah apabila tidak dapat berbuat kebaikan pada hari itu. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada kita ialah satu perasaan yang berkobar-kobar, yang meluap-luap di dalam hati kita untuk berbuat kebaikan. Sehingga kita terasa tidak selesa selagi kita tidak dapat berbuat kebaikan pada waktu itu. Karena itu Nabi SAW berpesan kita dalam hadis ini, jangan kita mencemuh, jangan kita merasa kerdil terhadap kebaikan yang kita pandang kecil, ya, kerana Allah bukan menilai kebaikan itu kecil atau besar. Allah bukan menilai jenis kebaikan yang kita buat, tetapi Allah menilai perasaan ikhlas yang terbit daripada hati kita yang meluap-luap untuk berbuat kebaikan semata-mata untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk mencari bekal menuju Allah ke akhirat. Itu yang Allah Taala kehendaki. Dan Nabi SAW menyedari bahawa bukan semua manusia mampu berkorban berjuta-juta ringgit. Rasulullah menyedari
Bukan semua manusia boleh memberikan masanya sehari 24 jam untuk buat kebaikan. Bukan semua orang. Habis tu macam mana? Sebab itu Nabi membuka ruang sebesar-besarnya kepada kita. Buatlah kebaikan itu. Sama ada kebaikan itu besar saiznya ataupun kecil saiznya. Itu bukan kiraan Allah. Allah mengira keikhlasan dan rasa keinginan untuk berbuat kebaikan itu. Buatlah. Sebab itu jangan pandang kecil. Kalau kita sekadar hari itu mampu untuk senyum di wajah teman kita dengan senyuman melirik yang manis. Jangan kita merasa benda itu benda yang kecil. Sebab Allah Ta'ala melihat keinginan kita untuk berbuat kebaikan. Mungkin hari itu nak sedekah dah tak ada, duit pun tak dapat lagi. Ya, nak pergi berjalan jauh untuk menghadiri majlis ilmu pun kita tak boleh. Kita rasa macam terkepung. Ya Allah, pada hari ini kita belum lagi buat kebaikan. Kita belum lagi buat kebajikan. Maka kita mencari kesempatan, cari perkara-perkara kecil untuk kita buat, asalkan ia boleh diistilahkan sebagai kebaikan. Seperti kita membuang ranting-ranting kayu yang ada di jalanan yang boleh menyakitkan kaki orang yang berjalan kaki. Seperti kita pergi ke masjid, kutiplah sampah, 2-3 helai sampah, letakkan dalam tong sampah. Kalau boleh sapu-sapukan masjid itu sedikit. Dan kalau tak boleh sangat, ayuh, Nabi ajar kita satu kaedah. Buat kebaikan mudah dan murah. Apa dia? Senyum di wajah teman kita dengan senyum yang menarik. Dan kita jangan pandang, tuan-tuan, kalau sekadar senyum itu satu kebaikan yang kecil. Tidak. Senyum di wajah teman kita, dia bukan satu amalan yang kecil. Kecil pada kita, tapi sebenarnya kalau kita fikirkan, kesan daripada senyum itu besar. Kesan daripada senyum itu sangat besar. Tuan-tuan bayangkan. Pernah berlaku di sebuah tempat. Kebetulan musim hujan, ramai orang demam. Jadi bila demam ni, masing-masing pergilah ke klinik. Dekat klinik tu, sementara tunggu giliran nak jumpa doktor, masing-masing menampakkan muka yang Masya Allah. Muka sedih, muka monyok, muka toya. Hatta dengan orang sebelah duduk kerusi dia pun dia tak nak bercakap. Yang sebelah pun tak nak bercakap sebab masing-masing tension, masing-masing stres. Tiba-tiba ada seorang ibu bawa masuk seorang baby. Masuk ke dalam klinik itu, duduk di kursi itu juga menunggu giliran untuk berjumpa doktor. Baby ini sifatnya dia suka tersenyum. Dia mengagah orang di sebelah itu. Dia agahnya, dia agah. Dengan wajahnya yang senyum, ya, dengan menampakkan jernih air mukanya. Lalu orang yang berada di sebelah itu pun mula mengagah dia. Ya, bermula daripada senyuman baby tadi, maka bermulalah orang sebelah itu mula senyum kepada baby tersebut. Senyum berbalas senyum, senyum berbalas senyum. Maka akhir sekali dia mula bertanya, baby ini berapa umurnya kak? Dah mula berlaku percakapan. Dan baby itu pula senyum kepada orang lain. Orang lain pun agah baby itu. Akhir sekali, tuan-tuan, satu tempat menunggu di klinik itu akhirnya mula berbual-bual. Sementara menunggu dan menanti giliran untuk berjumpa doktor. Lihat nilai senyuman. Senyuman ini sangat besar nilainya kepada kita. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau kita senantiasa berwajah muram, kalau kita senantiasa berwajah sedih, sugul,
maka kita akan mewujudkan suasana muram sugul di dalam keluarga kita. Bayangkan kita sebagai ibu, hari itu masak dekat dapur dengan muka yang masam, tak boleh nak senyum. Dengan suami pun tak boleh senyum, dengan anak-anak pun tak boleh senyum. Agaknya minum pagi pada pagi itu, walaupun kita sediakan makanan, sedap kita makan dengan keluarga kita? Sudah pasti tidak sedap. Sebab apa? Sebab bila kita bersarapan ini, bukan saja jasmani kita perlukan sarapan, tetapi sebenarnya jiwa dan akal kaum keluarga kita memerlukan juga sarapan. Sarapan itu adalah senyuman di wajah kita, senyuman pada bibir kita. Itu dia sarapannya. Tapi kalau pada pagi itu kita hanya buat sarapannya roti saja dengan jam, letaklah sikit telur, goreng dan sebagainya. Tapi pada pagi itu dengan ramah mesra si ibu memanggil anak-anaknya dengan senyuman, panggilan yang baik, panggil suami dengan senyuman. Agaknya pada pagi itu, walaupun minum pagi itu sekadarnya saja, tetapi itulah minum pagi yang akan mengukirkan kenangan. Ingat tuan-tuan, senyuman ini, senyuman perbuatannya sekejap aja, tetapi kesannya akan lama di dalam hati. Percayalah. Senyuman perbuatannya sekejap saja. Kita hanya perlu melebarkan bibir kita, mulut kita ke wajah teman kita dengan penuh rasa ikhlas, sekejap saja. Tetapi kesannya sangat lama bertakhta di hati teman kita. Karena senyuman itu akan merubah daya pemikiran teman kita. Senyuman itu akan merubah mood teman kita. Senyuman itu akan merubah rasa dalam hati teman kita. Begitu besar arti senyuman. Sebab itu senyumlah, senyumlah dan senyumlah. Jangan berwajah masam. So dalam hadis ini, cuba tuan-tuan lihat, Nabi SAW beritahu kita apa dia kata? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhuka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Nabi kata, janganlah sekali-kali kamu mencemuh perbuatan baik seberapa pun kecilnya. Walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka senyum yang berseri-seri. Mengapa Nabi mengambil ibarah ini masalah senyum? Sebab bagi kita senyuman itu murah, tetapi sebenarnya dia memberi kesan yang sangat besar. Sebab itu Nabi kata, buatlah kebaikan. Jangan kita memilih kebaikan itu, kebaikan yang saiznya besar saja. Jangan. Buatlah walaupun kecil. Karena ia kecil pada pandangan kita, tetapi ia besar pada pandangan Allah. Ia kecil pada pandangan kita, tetapi kesannya kita tak tahu. Kadang-kadang kesannya lebih besar daripada sedekah bersaiz besar yang kita lakukan. Yang penting, ada keinginan yang meluap-luap di dalam hati untuk berbuat kebaikan. Maknanya, selagi hari itu dia tak dapat buat kebaikan, akan wujud resah dan gelisah dalam hati. Kalau adalah antara kita jadi begini, maka anda orang yang telah bersih hatinya. Anda adalah orang yang sudah dekat kepada Allah. Tetapi kalaulah kita ni tak buat kebaikan pun pada hari itu, bahkan bila ada tong derma datang, kita berjaya mengelak dan kita rasa selamat duit kita, maka pada ketika itu kita boleh lihatlah betapa parahnya hati kita, betapa parahnya iman kita. Ada teman-teman kita yang tak dapat buat solat duha, dia rasa gelisah selagi tak buat solat duha. Ada orang rasa, tak buat pun tak apa, sunat aja. Di situ ada perbezaan hati. Ya, di situ ada perbezaan hati. Ada orang dalam seminggu tu kalau dia tak bersedekah, resah gelisah dia. Ada orang dah sebulan tak bersedekah, dia rasa selamat duit dia. Itulah perbezaan hati antara seorang dengan seorang yang lain. Itulah perbezaan iman antara seorang dengan seorang yang lain.
Ya, baiklah. Mari kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Ya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsini syah. Ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsini syah. Apa maknanya? Nabi bersabda, wahai wanita-wanita Islam, janganlah sekali-kali seorang tetangga itu merasa hina untuk memberi sedekah kepada tetangganya, walaupun hanya kikil kambing. Ya, walaupun hanya kikil kambing. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kadang-kadang kita ni nak beri kepada jiran kita, kita nak pilih yang besar-besar. Malu nak bagi sekadar cekodok hitam tu. Malu nak bagi. Sebab apa? Sebab kita mengukur ikut ukuran kita. Sedangkan pada hari itu kita belum lagi berbuat kebaikan. Sebab itu Nabi di sini mengajar kita, yang penting, yang aulanya awak berbuat kebaikan. Jangan ada satu hari dalam hidup awak tidak buat kebaikan. Oleh itu, wahai wanita-wanita Islam, Nabi berpesan dalam hadis ini. Ya, Nabi tujukan hadis ini kepada wanita-wanita Islam, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita Islam, janganlah kamu merasa hina untuk memberi sedekah kepada tetanggamu, walaupun hanyalah sekadar kikil kambing sahaja. Ya, tuan-tuan yang dihormati sekalian, tuan-tuan nak ke beri kepada jiran kita kuku kambing? Jangan pandang kecil kepada kuku kambing ini. Masyarakat Arab, tuan-tuan, kalau dia pergi pasar, mereka akan cari kaki kambing sekali dengan kuku-kukunya. Direbus 5-6 jam sehingga lembut. Diletakkan awas-awas supnya, lalu dibuatkan sedikit sambalnya, dan dimakan dengan roti ketika salji sedang turun. Masya Allah, sedap sesedapnya. Kadang-kadang kita rasa, Allah takkan nak bagi kita punya jiran kuku kambing. Kita kena bagi dia Kentucky Fried Chicken. Kita kena bagi dia yang besar-besar. Ya, pertama sekali, kita kena lihat keikhlasan hati kita. Kita buat kebaikan untuk menuju ke negeri akhirat. Kita buat kebaikan untuk kita merapatkan ukhuwah kasih sayang kita sesama manusia. Ya, itulah kita yang Allah Ta'ala suruh kita buat kebaikan. Ya, jangan pandang kecil atau besar saiznya. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW berpesan, hadis ini daripada Sayyidina Abi Hurairah juga, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa yang pergi ke masjid, kata Nabi, ya, baik pagi maupun petang, maka Allah menyediakan hidangan syurga baginya sepanjang pagi maupun petang. Lihat, ya, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tunjukkan kepada kita. Sebab itu, apa saja kebaikan, tak dapat bersedekah, kita berjalan kaki ke masjid untuk tunaikan solat berjemaah. Sekali kita pergi ke masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sediakan hidangan surga untuk kita. Tak dapat pergi ke masjid, kita senyum di wajah teman kita. Kesemuanya itu jangan kita rasakan ia kecil, tetapi sebenarnya ia sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, mari kita lihat satu hadis lain.
Hadis ini daripada Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu. Ya. Anna unasan qalu ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qal awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Abu Zar daripada Sayyidina Abu Zar, dia telah berkata, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Orang-orang kaya, kata Abu Zar, ya Rasulullah, mereka itu memborong pahala. Di mana mereka solat sebagaimana kami solat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah kelebihan harta mereka. Jadi orang-orang kaya ini, ya Rasulullah, mereka ini memborong pahala. Kami semayang, mereka semayang. Kami puasa, mereka juga berpuasa. Tetapi mereka bersedekah, kami yang miskin ini tak dapat bersedekah, ya Rasulullah. Jadi pahala itu diborong habis oleh orang-orang kaya saja, ya Rasulullah. Begitu sedihnya hati Abu Dhar, salah seorang sahabat Nabi yang hidupnya miskin, yang datang dalam hatinya rasa, ya Allah, habislah pahala-pahala ini diborong oleh orang-orang kaya ini. Adapun aku hanya mampu solat denganmu, ya Allah. Aku hanya mampu berpuasa, ya Allah. Aku tak mampu bersedekah, ya Allah. Lihat bagaimana Nabi menjawab soalan Abu Zar ini. Kata Nabi, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Kata Abu Zar, kata Nabi, ya Abu Zar, kalau kamu tak dapat bersedekah dengan harta kamu, karena kamu tidak punya harta, bukankah Allah telah membuka ruang yang lain untuk kamu dapat bersedekah? Hai, adakah sedekah-sedekah lain selain daripada harta? Nabi pun menyebut, wahai Abu Zar, sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Kamu bertasbih, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, bersedekah. Niatkan pahalanya, aku sedekahkan kepada arwah si fulan bin si fulan. Sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, zikir. Niatkan pahalanya diberikan kepada teman kita yang telah meninggal dunia. Sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sedekah. Niatkan pahalanya kepada jiran kita yang baru saja meninggal dunia. Menyuruh untuk berbuat baik adalah sedekah. Mencegah dari perbuatan mungkar adalah sedekah. Itu semua sedekah, wahai Abu Zar. Kamu boleh bersedekah dengan perkara-perkara tersebut. Lihat, pokok pangkalnya keinginan hati untuk berbuat baik. Kita boleh bersedekah berbagai-bagai cara untuk bersedekah. Bahkan kata Nabi, bahkan kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Nabi kata bahkan di dalam salah seorang di antara kamu sekalian itu bersetubuh dengan istrinya, juga Nabi kata termasuk sedekah. Bersama dengan istri, melayan istri, itu satu sedekah kita kepada dia. Satu sedekah si istri kepada suami. Kerana dengan melakukan persetubuhan yang halal itu akan dapat meredakan segala kerusingan di hati. Dia akan terasa bahawa dirinya disayangi. Dia akan rasa bahawa dirinya dibelai. Bukankah itu akan memberikan satu kelapangan di hati suami ataupun istri? Karena itulah bersetubuh istri dan suami itu juga satu sedekah, kata Nabi. Lihat, banyaknya ruang kebaikan Allah Ta'ala buka di hadapan kita untuk sama-sama kita lakukan. Lalu sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Qal ara'aitum
law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang itu melampiaskan nafsunya juga mendatangkan pahala? Bila dia bersetubuh, ya Rasulullah, dia melampiaskan nafsunya, apakah itu juga pahala, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, bagaimana pendapatmu seandainya dia melampiaskan nafsunya pada yang haram? Bukankah yang demikian itu mendatangkan dosa? Kalau dia lempiaskan nafsunya itu pada wanita yang bukan istrinya, berzina tempat yang haram, tidakkah dia dapat dosa? Ya, pasti dia dapat dosa. Demikianlah sebaliknya, bila ia melempiaskan nafsunya pada yang halal, maka ia akan mendapat pahala. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu ajaran, membuka ruang seluas-luasnya untuk kita melakukan amal kebaikan. Yang penting, datangkan keikhlasan di dalam hati kita sewaktu melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Yang penting, letakkan pada fikiran kita, setiap kebaikan yang kita buat ini bukan untuk pujian, bukan untuk sanjungan, bukan untuk faedah duniawi, tetapi ia persiapan aku untuk ke negeri akhirat. Ia persiapan aku sebelum aku dibungkus dengan kain kapan. Ia persiapan aku sebelum aku diusung dalam keranda ke kubur. Ia persiapan aku sebelum aku dimasukkan ke dalam liang lahat, mendengar hentakan-hentakan tanah yang dijatuhkan daripada atas untuk menimbus aku sedalam-dalamnya. Sebelum kita sampai ke waktu itu, kita niatkan segalanya itu persiapan kita sebelum kita berdepan dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Ikhlaskan hati kita, ikhlaskan kerana Allah, kerana persiapan ke negeri akhirat. InsyaAllah kita akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. Walaupun senyuman di wajah isteri, di wajah suami, di wajah anak-anak, itu juga kebaikan. Buatlah kebaikan. Kadang-kadang kita fikir malulah nak buat kebaikan jenis ini. Contohnya buat lemping. Ya. Lemping. Kan kalau kita di kampung, lemping ni makanan yang orang kata makanan orang kampung lah. Tapi percayakah tuan-tuan, pada suatu hari saya pergi berceramah di sebuah masjid. Kawasan masjid tu elit Melayu lah. Yang datang tu biasanya orang-orang elit lah, kaya-kaya. Kalau yang pencin pun pesara-pesara elit. Tengok kulit tu bersih aja. Tiba-tiba lepas ceramah hari tu, biasanya mereka ni dihidangkan dengan nasi. Pada hari itu, ya, mereka dihidangkan dengan lemping. Lemping. Percaya tak tuan-tuan? Datuk Sri Tan Sri ni dah lama rupanya tak jumpa lemping. Sewaktu mereka duduk di kampung, waktu kecil dulu memanglah lemping itu makanan mereka. Tetapi bila dah jadi pegawai besar, dia dah tak jumpa lemping dah. Yang mereka jumpa makanan yang hebat-hebat di hotel-hotel besar. Tiba-tiba pada hari itu mereka dapat kepingan-kepingan lemping yang mungkin disedekahkan oleh seseorang kepada masjid. Percayalah tuan-tuan, saya lihat lemping tersebut licin dimakan oleh elit-elit Melayu ini. Bahkan mereka bertanya, ada lagi tak? Lihat. Mungkin orang yang nak bersedekah lemping itu rasa malulah nak sedekah, takkan lemping. Mereka rasa begitu. Tetapi itu rasa kita sahaja. Kesan daripada kebaikan yang dibuat itu rupanya telah memasukkan kegembiraan di hati orang yang makan lemping itu. Lihat, sebab itu Nabi pesan, jangan kamu mencemuh kebaikan yang saiznya kecil-kecil itu. Kerana kesannya kamu tak tahu. Kerana yang penting keikhlasan daripada hati kamu. Ya, insya-Allah. Jadi itu sajalah tuan-tuan tazkirah kita pada pagi ini, pada pagi Jumaat ini. Hari ini hari Jumaat, kita di Selangor ni memanglah tak pergi solat Jumaat ya, kerana ada SOP yang perlu kita patuhi. Namun begitu,
sunat-sunat hari Jumaat jangan kita tinggalkan. Walaupun anak-anak kita tak pergi solat Jumaat, pastikan mereka potong kuku pada hari ini. Ya. Walaupun mereka tak pergi solat Jumaat, pastikan mereka mandi pada hari ini. Walaupun mereka tak pergi solat Jumaat, pastikan mereka itu solat Zuhur nanti ya pada waktunya. Jangan dilambat-lambatkan solat. Itu sajalah pesan saya untuk diri saya dulu sebenarnya dan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran besar kepada kita semua. Esok hari Sabtu dan Ahad kita tidak ada kuliah pada waktu pagi, tetapi yang ikut program tazkirah malam sunyi, malam ini tetap ada. Malam lusa ada, insya-Allah malam tulatnya pun ada, kerana kita buat tiap-tiap malam. Sampaikan program tersebut kepada lebih ramai teman-teman kita. Biar hidup kita di pagi hari bermula dengan hadis, kita tutup hidup kita di malam hari pun dengan hadis. Masya Allah. Ini kebaikan tuan-tuan ya. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.